Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi mastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu untuk adakan kuliah maghrib. Kita akan bincang satu kitab yang sebelum ni kita bincang di masjid-masjid yang lain. Kalau datang ke sini, kita akan bincang salah satu daripada kitabnya adalah Mawsu'ah Al-Adab Islamiyah ataupun Ensiklopedia Adab Islam jilid yang pertama. So kita dah bincang beberapa tajuk dan kita sampai pada adab tidur. Adab tidur. Cinta pada Nabi ni apabila seseorang itu berusaha untuk mencontohi Nabi dalam semua keadaan. Cinta pada Nabi bukan sekadar mengaku-ngaku mimpi Nabi, ataupun cinta pada Nabi bukan sekadar buat qasidah, buat ihanana. Tapi mencintai Nabi ini adalah mencontohi Nabi dalam setiap keadaan. Cuba sedaya upaya untuk mencontohi Nabi dalam setiap keadaan. Bahkan perbuatan yang perlu diikuti oleh apa yang Nabi buat tu, daripada Nabi bangun tidur sampai Nabi tidur balik, kesemuanya. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, dia kata, in istata'ta alla tahika ra'saka illa bi athrin faf'al. Dia kata, jika kamu mampu untuk tidak menggaru kepala kecuali ada dalil, maka lakukanlah. Ni Sufyan Ats-Tsauri kata. Dia kata, kalau mampu tak garu kepala kecuali ada dalil Nabi garu kepala, baru buat. Sampai ke tahap tu. Nak mencontohi Nabi sampai ke tahap tu. Nak garu kepala pun tengok Nabi garu macam mana. Kena ada dalil dulu. Sampai ke tahap tu Sufyan Ats-Tsauri pesan. Maknanya dalam bab tidur ni, apa yang Nabi buat supaya kita boleh contohi. Mungkin sebahagian orang tidur tu bagi dia biasa, tapi sebahagian orang dia nak tidur bagaimana Nabi tidur dan dia boleh mencontohi. Bahkan dia tidur itu dapat pahala. Bayangkan tidur dalam keadaan dapat pahala. Ada orang tidur, dia tak ada apa-apa. Ada orang dengan tidur saja dia dapat pahala. Untung. Sebab tu kalau kita tengok ada beberapa adab yang Nabi telah amalkan, mudah-mudahan kita dapat contohi. Sedikit sebanyak, kalaulah mungkin kita hanya baru buat satu. So bila dengar kuliah malam ni, mungkin kita boleh perbaiki, buat ikut 3 dulu. Kemudian ikut lagi, mudah-mudahan kita dapat contohi semampu mungkin. Pertama sekali, tidur dalam keadaan wuduk. Tidur dalam keadaan wuduk. Maksudnya jangan kita tidur sehinggalah kita berwuduk terlebih dahulu. Hadis daripada Al-Bara bin Azib, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, thumma taji' ala shiqqika al-ayman." Nabi kata, jika kamu hendak tidur, maka wuduklah seperti wuduk untuk salat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi kata, kalau nak tidur, ambil wuduk dulu macam wuduk solat tu. Kemudian tidur tu dalam keadaan berbaring belah kanan. Ada riwayat yang lain Nabi baginda letak tangan di pipinya.
Cuma hadis ini sebut tidur mengiring di sebelah kanan. Itu sunnah Nabi SAW. Kalau sebelum ni kita tidur tak ambil uduk, start pada malam ni ambil uduk. Tak susah pun. Kan? Tak susah pun. Susah kan ambil uduk. Kalau rasa susah, lagi banyak pahala. Tapi tak susah kot. Kan? Lepas tu nak terkentut ke apa ke, yang tu jangan kira lah. Yang penting kita mencontohi Nabi, kita ambil uduk, kemudian baru kita tidur. Baik. Yang kedua, macam hadis tadi ni, tidur berbaring pada sisi kanan. Hadis yang kita dah baca tadi ni. Manfaat tidur berbaring di sebelah kanan ni, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia tidur berbaring pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam agar seseorang itu tak susah untuk bangun salat malam. Dia ini antara hikmah tidur sebelah kanan, baring belah kanan tu, hikmah dia mudah untuk bangun malam, kata Ibnul Qayyim. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung. Bahkan ada kajian juga yang saintis moden tentang ada kebaikan kepada jantung dengan tidur bagaimana yang Nabi telah tunjukkan. Namun saya tak mau bawa yang kajian tu sebab kita takut nanti kita buat tu bukan kerana nak ikut Nabi, kan? Kerana hikmah yang kita temui. Sedangkan para sahabat Nabi, mereka melakukan bukan kerana hikmah-hikmah tersebut, mereka lakukan kerana apa yang telah Nabi tunjukkan. Kalau lepas ni kita jumpa hikmah tu terbaca, itu okey ya. Kalau lepas ni kita nak cari apa hikmah tidur di sebelah kanan, itu okey. Tapi first buat tu kerana nak contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia tidur sebelah sisi kiri berguna pada badan, namun membuatkan seorang semakin malas. Ada dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian yang ketiga, tiup kedua telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, kemudian surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Kata Aisyah, Nabi ketika berada di tempat tidur setiap malam, kumpulkan kedua telapak tangan, lalu kedua telapak tangan tu Nabi baca Qul huwallahu ahad, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Nabi baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi tiup ke tangan tu, kan? Nabi tiup ke tangan dan Nabi usap ke tubuh, kan, yang mampu dijangkaui, mula kepala, wajah dan tubuh bahagian depan. Kemudian Nabi buat 3 kali, kata Aisyah. Itu sebelum tidur tu, kan? Baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lepas tu tiup, kemudian sapu muka, kepala dan tubuh di bahagian depan. Nabi buat 3 kali dan itu sunnah. Itu sunnah. Hadis Bukhari. Kemudian ada orang, kadang-kadang anak muda kan, dia nak tidur tu dia dengar muzik tu, kan? Dengar muzik tu, bagi dia kata kalau tak dengar muzik tak boleh tidur. Dia kata muzik itu menenangkan. Bukankah Allah sebut ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub? Tidakkah dengan berzikir, mengingati Allah, menenangkan hati? Jadi kita dah diajar oleh puak-puak kufar, kan? Nak tenang, ni cara dia. Ada istilah release tension. So nak release tension, ni dia bagi cara dia. Kita pun ikut, kan? Sebagaimana hadis Nabi
sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ikut ya. Hatta dakhala sehinggalah masuk ke lubang biawak, kita pun masuk juga. Jadi yang Nabi ajar baca Quran ni, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat Quran ni 3 kali. Yang keempat, Nabi baca ayat kursi sebelum tidur. Hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW berkata, hadis ni agak panjang, saya tak baca matan ataupun teks dalam bahasa Arab dia, saya baca dalam bahasa Melayu sebab kita kesuntukan masa, tak dan. Rasulullah pernah menugaskan aku, ni hadis pada Abu Hurairah. Abu Hurairah dia cerita, dia kata Rasulullah pernah tugaskan aku untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Nabi tugaskan Abu Hurairah jaga harta zakat bulan Ramadan. Lalu ketika Abu Hurairah duk jaga harta zakat tu, dia cerita ada seorang yang datang dan dia duk kais-kais makanan. Dia nak ambil lah makanan tu, harta zakat tu. Kemudian kata Abu Hurairah, aku menangkapnya dan berkata, demi Allah, sungguh aku akan hadapkan kamu kepada Rasulullah. Kemudian orang ni, lelaki ni, dia kata, sungguhnya aku adalah orang yang sangat memerlukan, aku ni perlu sangat, dia kata. Aku mempunyai keluarga yang sangat memerlukan dan sangat terdesak. Yalah. Kemudian kata Abu Hurairah, aku lepaskan orang tu sebab kesian. Dia ambil harta zakat, dia memang perlu sangat kan? Kemudian dia kata dia ada keluarga pula, keluarga dia sangat memerlukan. Abu Hurairah lepaskan. Lalu pada pagi hari, kata Abu Hurairah, Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Maksudnya Allah dah bagi tahu pada Nabi ya, kan? Allah dah bagi tahu pada Nabi tentang peristiwa Abu Hurairah dengan orang tersebut. Sehingga Nabi, bila Abu Hurairah datangnya, Nabi terus bagi tahu apa yang kamu lakukan pada tawanan kamu semalam. Lalu kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, dia mengeluh, dia mempunyai keperluan yang mendesak dan tanggungan keluarga. Aku rasa kesian padanya dan aku lepaskan dia. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata, sesungguhnya dia telah menipu kamu dan dia akan datang lagi. Orang yang kamu lepas tu semalam tu, Nabi kata dia menipu. Dia menipu dan dia akan datang lagi malam ni. Baik. Kemudian sebab Nabi pesan macam tu, lalu Abu Hurairah pun malam tu dia mengintai. Dia tunggu orang tu. Memang orang tu kembali semula dan duk cari-cari makanan, kan, yang harta zakat tadi ni. Lalu kata Abu Hurairah, aku pun tangkap dia. Bila aku tangkap dia, dia kata lagi, Abu Hurairah kata, aku akan hadapkan kamu kepada Rasulullah. Lalu dia kata, lepaskan aku, sesungguhnya aku orang yang sangat memerlukan dan aku ada tanggungan keluarga. Aku berjanji takkan kembali lagi. Berjanji pula malam ni, berjanji pula. Kemudian Abu Hurairah kata, aku kesian kat dia dan aku lepaskan dia. Pagi hari esoknya, Rasulullah tanya lagi pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan pada orang tawanan kamu semalam? Lalu Abu Hurairah kata, aku berkata, wahai Rasulullah, dia mengeluh, dia mempunyai keperluan yang mendesak dan dia ada tanggungan keluarga. Aku rasa kesian dan aku lepaskan, kata Abu Hurairah. Lalu baginda bersabda, Nabi kata, sesungguhnya dia berdusta kepada kamu dan dia akan datang lagi. Padahal lelaki tu, orang tu, dia dah janji dia takkan datang. Nabi kata dia tipu. Malam ni dia datang lagi. Oleh kerana Rasulullah bagi tahu pada Abu Hurairah macam tu, malam tu Abu Hurairah tunggu lagi. Memang betul. Mari lagi tu lelaki tersebut. Dia duk kais-kais makanan, dia nak ambil makanan. Kata Abu Hurairah, aku menangkapnya. Aku berkata, sungguh kali ini aku akan hadapkan kamu pada Rasulullah. Sudah 3 kali dan ini kali yang terakhir. Kamu telah berjanji untuk tidak kembali, namun ternyata kamu kembali lagi. Lalu lelaki itu kata, lepaskanlah aku,
Aku akan ajar kamu beberapa kalimat yang Allah akan memberikan manfaat padamu dengannya. Baik pula. Nak ajar beberapa kalimah. Lalu Abu Hurairah kata, apa itu? Dia berkata, apabila engkau hendak menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hinggalah akhir ayat. Kemudian sesungguhnya dengan membaca itu kamu sentiasa dalam perlindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu subuh. Ni hak pencuri tadi ni. Kan? Siap ajak pula kepada Abu Hurairah satu benda yang kalau baca ayat kursi, syaitan takkan dekat sebelum tidur. Lalu Abu Hurairah bila lelaki tu dah ajak macam tu, dia okey lah, dia lepaskan. Esok hari bila Rasulullah tanya, apa yang kamu lakukan pada tawananmu semalam? Aku berkata, wahai Rasulullah, dia mengaku telah mengajarkan yang Allah akan memberi manfaat padaku dengannya, maka aku lepaskannya. Lelaki itu dia ajar benda yang memberi manfaat padaku, aku lepaskan dia. Lalu baginda tanya, dia ajar apa? Aku berkata, ia berkata kepadaku bahawa apabila aku hendak menuju tempat tidurku, hendaklah aku membaca ayat kursi dari awal hingga akhir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia berkata kepadaku, kamu akan sentiasa berada dalam lindungan Allah dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga waktu subuh. Baik. Abu Hurairah ni sebab dia nak kebaikan. Bila orang tu ajar kebaikan, maka dia lepaskanlah. Dia cerita pada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata apa? Sesungguhnya dia telah jujur kepadamu pada kali ini. 2 malam yang lepas, bila Abu Hurairah tangkap, dia kata dia tak nak datang dah. Nabi kata dia tipu. Esok dia janji dia tak nak datang, Nabi kata dia tipu. Kali ketiga bila dia ajak ayat kursi sebelum tidur, Nabi kata apa? Sesungguhnya dia jujur padamu pada kali ini. Padahal dia ni memang seorang penipu. Dia ni seorang penipu, tapi kali ni dia jujur. Lalu Nabi kata, tahukah siapakah yang telah engkau berbicara dengannya semenjak 3 hari ini, wahai Abu Hurairah? Kamu tahu tak siapa yang kamu duk sembang tu, yang 3 hari duk tangkap tu, kamu tahu siapa? Lalu Abu Hurairah jawab, tidak. Lalu baginda bersabda, ia adalah syaitan. Itu yang Nabi kata, pertama dia menipu, yang kedua dia menipu. Tapi hari ketiga bila dia ajak ayat kursi, syaitan takkan mendekati seorang tu. Bila nak tidur baca ayat kursi, syaitan takkan dekat. Nabi kata dia jujur. Kan? Dia jujur. Dia ajak suatu benda yang memang dia sendiri takut. Nabi kata dia jujur. Jadi sebelum tidur baca ayat kursi. Tak panjang pun, sikit je. Baik. Kemudian yang kelima, membaca doa. Daripada Hudzaifah, dia kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismikallahumma amutu wa ahya. Wa idza istayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihim nusyur. Apabila Nabi hendak tidur, baginda mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, baginda akan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis ni Sahih Bukhari. Kan, baca doa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kan, dengan nama Allah aku dimatikan sementara, kan, dan aku dihidupkan. Baik. Kemudian ada beberapa zikir lagi yang kita tak bersempatan untuk sebut dalam kuliah ni, yang tu boleh tengok dalam Hisnul Muslim. Kan, dalam buku kecil tu dia ada. Tapi kalau kita baca yang ni pun memadai lah. Tu pun
Mungkin ada di kalangan kita yang masih belum buat lagi benda ni. Kalau dah buat satu, kita dah bincang 5, mungkin malam ni kita upgrade sikit bagi jadi 3 ke, kan? Minggu depan jadi 4 mungkin, begitulah. Yang keenam, seboleh mungkin dia kata, kalau boleh tidur lebih awal, kalau tak ada apa-apa kepentingan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni Abi Barzah disebut, kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadith ba'daha. Rasulullah benci tidur sebelum salat isya dan bersembang-sembang setelahnya. Hadis Bukhari. Nabi tak suka tidur sebelum isya, maksudnya lepas maghrib Nabi tak suka. Tidur lepas maghrib Nabi tak suka. Ataupun bersembang-sembang selepas isya. Dia sembang-sembang ni maksudnya tak ada apa-apa tujuan. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Umar semasa pemerintahannya, dia seringkali dia sebat siapa yang tidur lewat, yang tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Sebab mereka nak supaya bangun lebih awal, dan yakni bangun malam. Bila tidur awal, dia akan bangun lebih awal. Adapun zaman sekarang, kalau kita tengok, cabaran dia sangat kuat, kan? Zaman dulu lampu pun tak apa ada, kan? Lampu pun tak apa ada. Sebab tu orang kata orang dulu anak ramai, sebab lampu pun tak ada, TV tak ada, tak tahu nak buat apa. Tu anak ramai, kan? Zaman sekarang ni macam-macam, sampailah letih, lalai anak pun tak ramai. Jadi cabaran zaman sekarang ni kuat. Balik rumah bukan je ada lampu, ada TV. Yang tak buka TV pun handphone ada. Duk tengok macam-macam, kan? Duk tengok macam-macam, kan? Namun kalau zaman dulu dia tak ada lah alarm, kan? Nak gerak untuk bangun solat. Zaman sekarang dia ada. Kalaupun kita ada hal yang bermanfaat, tak ada masalah lah, kan? Sebab kita dah ada alam. Cuma sebaiknya memilih untuk tidur lebih awal kalau tidak ada apa-apa keperluan yang mendesak, kan? Zaman sekarang kerja pun sampai, kalau kat KL kerja pun sampai pukul 5 dah. Nak balik sampai rumah kadang-kadang pukul 8 baru sampai. Kadang saya bagi kuliah tu ada lelaki 2-3 orang yang masih pakaian pejabat lagi, tak sampai rumah lagi. Mai dengar kuliah maghrib, kan? Sagi habis kuliah maghrib pukul 9 lebih barulah sampai ke rumah, kan? Daripada tempat kerja tadi ni, kan? Jadi bila dah masa pack macam tu, dia ada keperluan-keperluan yang lain yang tadi siang tak ada buat, dia nak buat malam. So keperluan-keperluan tu tak kira lah. Yang ni saja-saja duk melepak, tak ada pasal-pasal, kan? Kedai mamak malam ni, contoh kan, nak tengok bola ke apa kan. Tak apalah kalau sekali-sekala tu, cuma saya sebut kita ada alam sekarang ni, kan? Zaman sekarang ada alam dan boleh gerak kita. Cuma sebaiknya memilih untuk tidur lebih awal, mudah-mudahan ia lebih dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang tu adab sebelum tidur. Yang ni adab setelah bangun pada tidur. Okey. Ada beberapa sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dicerita bahawa beliau pernah menginap di rumah mak saudara dia, Maimunah. Maimunah ni salah seorang isteri Nabi. Jadi Ibn Abbas ni dia ni nak sangat tengok apa yang Nabi buat. Jadi dia bermalam rumah Maimunah. Ketika giliran Nabi, dia rumah Maimunah. Kebetulan Maimunah ni dia mak saudara dia. Ibn Abbas masa tu budak lagi. Sebab Ibn Abbas masa Rasulullah wafat, umur dia baru 13 tahun. Tapi Ibn Abbas menjadi di kalangan ulama, di kalangan para sahabat.
bahkan menjadi rujukan para sahabat senior kepada dia, termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab menjadikan Ibn Abbas sebagai rujukan. Ibn Abbas. Jadi Ibn Abbas ni dia banyak mulazamah dengan Nabi, hatta dia nak tahu Nabi tidur macam mana, Nabi bangun tidur macam mana, sehingga dia meriwayatkan hadis ni. Dia tidur rumah Maimunah radhiyallahu anha, salah seorang isteri Nabi, dan dia meriwayatkan hadis ni. Kata Ibn Abbas, hatta idzan tasafa al-lailu istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi. Kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah bangun. Kemudian baginda duduk, lalu baginda mengusap bekas tidur. Maksudnya Rasulullah usap ni macam muka, mata kan, bekas tidur ni yang ada di wajahnya dan yang ada di tangannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam Bukhari pun ada hadis ni. Baik. Jadi Rasulullah itu yang Rasulullah buat. So kita boleh buat macam tu. Kan? Bangun, duduk dulu, kemudian lap muka apa semua, mata. Itu yang Nabi tunjukkan. Sunnah. Itu sunnah. Nabi tak terus bangun. Duduk dulu, lap muka dulu. Yang kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan ini, di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman dan Al-Bara' bin Azib. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Nabi ketika baginda bangun tidur, baginda membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Itu doa yang Nabi baca. Kan? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita baca doa bangun. Kan? Baca alhamdulillah. Yang tak baca, lepas ni baca. Imam An-Nawawi rahimahullah dia jelaskan, kalau kita tengok dalam syarah Sahih Muslim, dia kata Rasulullah mengingatkan di setiap bangun tidur, yang tidur itu sama dengan kematian. Sebab tu Rasulullah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami seketika. Jadi Imam Nawawi dia sebut Rasulullah ingatkan setiap bangun tidur ni, yang tidur itu mirip dengan kematian. Allah matikan sementara. Namun ada orang yang dia tidur, Allah matikan terus. Jadi tidur ni jangan main-main. Jangan main. Kalau kita yang duk minta Allah makhtim li bi husnil khatimah wa la takhtim alayya bi su'il khatimah, ya Allah matikanlah kami dengan mati yang baik. Alangkah cantiknya seseorang tu mati dalam tidur, yang sebelum tidur itu dia telah melakukan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Kan? Dia dah ambil wudu, kan? Dia baca ayat kursi, sunnah-sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi. Tiba-tiba siang tu orang kata dia tak ada dah. Semalam bukan kita duduk sembang dengan dia kat masjid? Itu bukan syarat tak mati. Kadang orang duduk dia rasa pelik. Sembang okey, lepas tu pergi kedai minum pula. Kan? Dia sihat bukan syarat untuk mati. Tak. Sebab tu orang sihat ni jangan rasa senang hati, kan? Dia ni mati dulu kot, nampak macam dah teruk ni. Silap-silap kita mati dulu, kan? Jadi ada ketika Allah ambil seseorang tu nyawa dia dalam keadaan dia tidur. Sebab tu saya kata alangkah baiknya Allah ambil nyawa dia dalam keadaan dia tidur, yang dia tadi ni sebelum dia tidur dia telah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan inilah petunjuk kepada husnul khatimah. Kan? Baik. Jadi sebab itu Imam Nawawi kata tidur itu mirip dengan kematian terhadap hari kebangkitan setelah mati kelak. Kan? Sebab tu alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami seketika. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada Allah lah, kepadanya lah kita akan kembali. Kan? Kepada Allah lah kita akan kembali. Para ulama kata
hikmah doa sebelum tidur adalah agar penutup amalannya adalah sebagaimana disebutkan, dan hikmah doa bangun tidur adalah agar pembuka amalan di hari itu berupa mengingati tauhid dan perkataan yang baik. Tengok dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi sebut benda ni. Maksudnya kita tidur tu penutup sebelum nak tutup mata tu, penutup dia adalah penutup yang baik. Kita bangun, start kehidupan kita tu dengan kehidupan yang baik. Sebelum tutup tadi ni kita dah doa. Buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita buka dengan satu pembukaan yang baik dalam kehidupan kita. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dia terangkan tentang doa bangun tidur. Yang ni ada dalam syarah Riyadhus Salihin. Dengan membaca doa ni, yang doa Nabi baca tadi, maka kamu memuji Allah yang telah menghidupkan kamu daripada mati dan mengingatkan kamu tentang hari kebangkitan, iaitu kebangkitan dari kubur dan keluar dari kuburan menuju kepada Allah. Maka dengan bangkit dari kematian yang kecil, anda akan ingat kepada kebangkitan dan kematian yang besar. Dia kata, kita ni bila kita bangun daripada tidur, kita baca doa, kita memuji Allah tu, dia kata mengingatkan kita tentang hari kebangkitan nanti. Nanti bila kita mati, kita di alam kubur. Kemudian satu ketika kita dihidupkan semula, dibangkitkan semula. Kita menuju ke satu tempat yang dinamakan mahsyar. Mati, hidup semula, kemudian kita pergi ke mahsyar. Sebab tu doa yang Nabi ajar ni mengingatkan kita yang sama macam tu. Tidur tu, mati seketika, kemudian dihidupkan semula. Sebab tu dalam hadis ni, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Baik. Yang ketiga, membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Siapa yang mampu baca, nak menambah koleksi sunnah dan menambah pahala. Menambah pahala. Sebab kita di akhirat kelak, kita akan ditimbang. Apabila pahala lebih berat daripada dosa, akan masuk dalam syurga. Apabila dosa lebih berat daripada pahala, akan masuk dalam neraka. So dalam kehidupan di dunia ni, berapa banyak pahala yang mampu kita kaut sehingga membolehkan pahala itu lebih berat daripada dosa kita. Yang tu yang nak rebut tu, berapa banyak pahala yang boleh kita buat sehingga nanti pahala itu lebih berat daripada dosa. So di antara koleksi pahala inilah yang mengikut sunnah Nabi SAW. Kadang-kadang sunnah tu mudah je. Mungkin kita tak mampu nak bangun tahajud. Saya susahlah nak bangun tidur. Dia takkanlah sebelum tidur tak boleh nak ambil wuduk. Kalaupun sukar nak bangun tahajud, takkanlah sebelum tidur susah nak baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalaupun susah nak bangun tahajud, takkanlah sebelum tidur tu susah untuk kita nak doa sebelum tidur. So perbanyakkanlah sunnah Nabi SAW. Baik. Kalau surah Al-Imran ayat 10 ayat terakhir tu, yang mula inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ibn Abbas dicerita pengalaman ketika menginap ataupun tidur di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Disebut Nabi fajalasa yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi thumma qara'a al-'ashra al-ayati al-khawatim min surati Ali Imran. Dia kata fajalasa, Nabi duduk. Dalam bahasa Arab jalasa duduk, qa'ada pun duduk. Bahasa Arab ni dia kaya. Cuma qa'ada daripada tempat tinggi berdiri, dia duduk, nama dia qa'ada. Tapi kalau daripada yang rendah
kemudian dia bangun duduk, contoh macam Nabi kan, tidur, kemudian dia duduk, dinamakan jalasa. Fajalasa, dia kata Nabi duduk, yamsahun nauma an wajhi biyadih. Nabi apa, yamsahu ni macam mengusap bekas tidur, bagi segar kan. Mungkin ada tarik mata ke apa ke, bekas-bekas tidur ni Nabi usap muka kan. Susah lah sunnah ni. Tak susah kan. Dengan kita buat macam tu dapat pahala. Allahu Rabbi. Kadang-kadang sunnah-sunnah yang mudah ni dilupakan dan diabaikan. Tuan-tuan, masuk masjid kaki kanan dapat pahala. Dapat ni. Sebelum tu baca doa tu. Satgi keluar masjid dengan kaki kiri baca doa pula, dapat pahala. Kita ambil yang mudah, yang masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kan? Dia dah masuk masjid, dia kena keluar. Kok mana pun mesti kena keluar. Kenapa tidak memilih keluar dalam keadaan berpahala dengan melangkah kaki kiri? Pahala mudah. Kok mana pun memang dah duduk dalam masjid ni, keluar dalam keadaan dapat pahala. Mudah ni. Langkah kaki kiri je pun. Tuan-tuan, hari Jumaat, tuan-tuan buat survey. Berapa ramai orang yang peduli masuk kaki kanan, keluar kaki kiri? Tuan-tuan duduk kat pintu, tuan-tuan try buat bancian. Tak ramai orang peduli pun. Masuk tu mungkinlah dia alert sikit, dia masuk kaki kanan. Kan? Tapi bila keluar, ramai orang tak peduli dah. Jadi sunnah-sunnah yang mudah ni macam kira Allah nak bagi pahala bonus lah. Nak tambah pemberat kita nanti di akhirat. Kalau yang ni tak buat, rugi. Jadi Nabi duduk, Nabi yamsahu wajhi an wajhi, yamsahun nauma an wajhi. Nabi sentuh, Nabi sapu-sapu bekas tidur di wajahnya. Kemudian thumma qara al-ashra al-ayatil khawatima min surati Ali Imran. Kemudian Nabi membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Hadis ini dalam Bukhari. Yang keempat, gosok gigi. Gosok gigi. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashufu fahu bis-siwak. Nabi apabila bangun malam, baginda bersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis Bukhari dan Muslim. Nabi bangun malam, Nabi gosok gigi. Bangun malam Nabi nak tahajud. Maksudnya disunatkan juga kita gosok gigi. Adakah mesti siwak? Tak semestinya. Kerana illah dalam hadis ni adalah membersihkan gigi, membersihkan mulut. Jika sekiranya guna ubat gigi tu lebih membersihkan mulut, dengan burus gigi tu lebih membersihkan mulut, itu yang lebih baik. Kerana ilah hadis ni adalah membersihkan mulut. Membersihkan mulut. Ada orang dia ingat mesti dengan kayu sugi je lah. Kan? Dengan kayu sugi tak semestinya. Kan? Bahkan dengan burus gigi lebih tercapai maksud hadis, membersihkan mulut. Sebab kayu sugi mungkin dia tak sampai di tempat-tempat yang susah nak sampai. Kan? Berus gigi dia boleh sampai semua. Jadi lebih tercapai untuk membersihkan mulut. Kan? Baik. Di samping menyegarkan, dia kata gosok gigi ni menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia salat malam. Sebab tu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dicerita, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersiwak, untuk gosok gigi. Kemudian baginda bersabda, innal abda idza qama yusalli atahu al-malak faqama khalfihi yastami'u al-Quran wa yadnu fala yazalu yastami'u wa yadnu hatta yada'u fahu ala fayhi qal yaqra'u ayatin illa kanat fi jawfil malak. Sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan salat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat tu berdiri di belakangnya, mendengar bacaan Al-Qurannya, dan semakin mendekat padanya,
tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca satu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke dalam jauful malak. Jauf ni dalam rongga malaikat. Baik. Jadi hadis ni menunjukkan bila kita nak salat malam tu, malaikat dia datang dia duduk belakang, dia dengar. Tuan-tuan, bila tengok hadis ni, yang ni kira benda gaib kan? Kita tak tahu melainkan bila Nabi bagi tahu. Saya tuan-tuan katalah bangun malam solat sendiri, jangan cering bulu rumah pula. Kata ada belakang. Tak payah pedulilah tu. Hak ni Nabi cerita kan, Nabi cerita kan. Hak selama ni kita kata duk bangun pun tak ada masalah apa pun, tapi bila duk baca hadis ni dia, oh ada rupanya. Ini kerja malaikat lah, benda ni benda gaib. Baik. Jadi malaikat duduk belakang sehingga Nabi sebut malaikat tadi mendekatkan sehingga dia berhenti dan mendekat mulutnya kepada mulut hamba tadi kan? Sehingga ayat-ayat Al-Quran yang dibaca masuk ke dalam jauful malak, masuk dalam rongga malaikat kan? Okey. Jadi kalaulah kita tidak membersihkan mulut, mengganggu malaikat, ganggu lah. Mengganggu malaikat. Sebab itu disunnahkan untuk membersihkan gigi terlebih dahulu, ataupun membersihkan mulut terlebih dahulu. Baik. Yang kelima, membersihkan hidung. Bersihkan hidung ni dia istinsyak dan istinthar. Istinsyak ni masuk hidung, sedut. Tapi tuan-tuan, kalau bau-bau jangan sedut kuat lagi, dia masuk dalam otak. kalau dah biasa okey kan, sedut mild, kata apa, sedut slow-slow, itu istinsyak. Lepas tu kalau kita buang, itu istinthar kan. Sedut istinsyak, kita buang tu istinthar. Hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir 3 marrat fa inna asyaitana yabitu ala khayashimih." Hadis Bukhari dan Muslim. Apabila kamu bangun dari tidur, maka bersihkanlah bahagian dalam hidung 3 kali, kerana syaitan bermalam di rongga hidungnya. Maksudnya masa kita tidur tu, syaitan dia duduk dalam rongga hidung. Kita duk takut syaitan lain kan, rupanya dalam hidung kita ada. Kan? Macam mana keadaan syaitan kita pun tak tahu, tapi Rasulullah sebutnya tu. Macam mana nak bersihkan, nak buang syaitan-syaitan tersebut? Istinsyak dan istinthar. Masuk isyak, tak azan dulu, nanti tersambung sikit lagi. Allah
Baik, tersambung sikit lagi yang last. Yang keenam, mencuci tangan 3 kali. Hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW berpesan, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Apabila kamu bangun daripada tidur, maka janganlah dia mencelup tangannya ke dalam inak. Inak ni macam bekas air ya. Kalau kita baldi, timba kan. Sebelum dia mencuci tangannya dulu 3 kali. Jangan celup terus. Kerana dia tidak tahu di mana tangannya tidur. Maksudnya di mana tangannya berada. Masa tidur tu tak tahu tangan duk pegang mana. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi suruh basuh 3 kali terlebih dahulu. Itu sunnah. Ulama berbeza pandangan. Apakah larangan mencelupkan tangan dalam bekas air itu haram ke makruh? Berbeza pandangan. Kalau kita tengok dalam pandangan Hanabilah, mazhab Hanbali, mereka berpandangan hukumnya haram. Celup dalam bekas sebelum membasuh tangan 3 kali dulu haram. Jadi bila celup tu haram, maka mencuci tangan tu adalah wajib. Yang ni dalam mazhab Hanbali. Adapun jumhur ataupun majoriti para ulama berpandangan makruh. Celup tu makruh. Jadi bila celup makruh, cuci tangan tu sunat. Jumhur berpandangan cuci tangan tu sunat. Tak apalah, yang tu perbezaan di kalangan para ulama. So kita nak ambil sunnahnya, bangun tidur, di samping hak kita buat yang tadi, basuh tangan 3 kali. Senang cerita kan, basuh tangan. Nak ambil pahala sunnah tu, tak kira lah sama ada dia sunat ke, dia wajib ke, itu lain cerita. Yang kita nak dapat pahala sunnah kerana mengikuti Nabi SAW. Jadi saya kira setakat itu saja perbincangan kita tentang sebelum tidur dan bangun tidur. Ada beberapa perkara yang mungkin kita tak buat lagi. Dan seperti yang saya sebut, kita nak merebut sunnah Nabi sebanyak mungkin lah. Yang mana yang kita mampu, kita cuba untuk buat. Mungkin kita dah buat 1, mungkin malam ni kita mula dengan 3. Makin lama mungkin kita boleh buat makin banyak sunnah Nabi. Mudah-mudahan lebih banyaklah pahala, dan pahala itu menjadi timbangan yang memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Dan bila berat timbangan, mudah-mudahan kita diberikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Ya. Baca ayat kursi, syaitan tak mengambil mak tidur. Jadi bagaimana tadi Ustaz kata, kita kena cuci tidur. Syaitan duduk di tidur.
Baik. Dalam dua hadis tu, satu hadis yang bila baca ayat kursi syaitan dia tidak mengganggu. Yang kedua hadis yang Nabi sebut syaitan bila bermalam dia akan duduk di dalam hidung. Wallahu ta'ala alam, kalau kita tengok dalam hadis yang pertama tu syaitan tak ganggu. Kan? Bagi orang yang syaitan setiap malam syaitan duduk dalam hidung dia, satu dia boleh mengganggu dan satu dia hanya duduk je. Jadi kemungkinan bila baca ayat kursi dia mungkin hanya boleh duduk tapi dia tak boleh mengganggu. Sebagaimana dalam solat, syaitan ganggu kita? Ganggu walaupun kita baca Quran. Kan? Syaitan sentiasa mengganggu kita. Kan? Jadi hadis yang sebut tu boleh jadi dia hanya duduk dalam hidung. Bagi orang yang baca ayat kursi dia tak mampu untuk nak mengganggu lah. Kan? Bagi orang yang tidak membaca ayat kursi dia duduk dalam tu dia mengganggu kita. Wallahu ta'ala alam. Sebab tu mungkin datangnya dengan mimpi pelbagai apa semua kan. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu, minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.